antal alimul hakim. La hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Akhi Khairuddin, jawatan kuasa, tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Hayakumullah, barakallahu fikum. Imam tak ada hari ni. Umrah tu. Oh, tu nampak umrah. Oh, ramai yang pergi umrah. Okey. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat jumpa lagi. Dan malam ni kita buat perbincangan yang lain ya, iaitu berkenaan dengan zikir nabawi selepas salat. Walaupun saya maklum tuan-tuan insya-Allah memang sudah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir, tapi paling kurang kita dapat ulang kaji dan kita dapat melihat hujah-hujahnya ya. Jika kita dah tahu alhamdulillah, mana-mana yang belum tahu dapatlah kita tambahkan ilmu insya-Allah. Dan ini hanyalah pembentangan ringkas je. Selebihnya baca sendiri dan boleh kita bahaskan nanti. Kita mulakan terus pada muka surat 144 ya. Kerana pada hujung tu saya senaraikan terus zikir nabawi selepas salat yang saya bahagikan kepada 3 kategori. Ada selepas subuh, ada selepas maghrib, dan ada yang khas selepas zuhur, asar dan isyak. Jadi itu 3 kategorinya. Jadi untuk itu kita terus lihat zikir nabawi selepas salat zuhur, asar dan juga isyak. Okey. Pertamanya sebagaimana yang biasa kita buat, iaitu kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan boleh dapat lihat dalam muka surat yang kita tengok. Okey, boleh buka muka surat 39 ya. Muka surat 39 itu dalilnya satu hadis yang disampaikan oleh Sauban radhiyallahu anhu, 38 dan 39 ya. Okey. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi. Okey, salatihi itu muka surat 39 ya. Salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam. Sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ataupun kelazimannya selepas solat baginda akan beristighfar sebanyak 3 kali. Lalu salah seorang perawi hadis itu namanya Al-Walid bertanyakan guru beliau Al-Auza'i, faqultu lil Auza'i kaifa istighfar, bagaimana cara istighfar mohon ampun? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Kamu sebutlah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi istighfar ni artinya minta ampun. Segala ucapan memohon ampun itulah dipanggil sebagai istighfar walaupun tidak ada kalimah astaghfirullah. Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu semua boleh dianggap sebagai istighfar mohon ampun. Cuma Al-Auza'i nak sebut bahawa selepas salat itu dia ada ucapan yang khas. Bukannya kita boleh ikut dan je baca mana-mana istighfar, iaitu astaghfirullah. Maka dalam bab ini ulama pun berbeza pendapat. Saya lihat ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan astaghfirullah merupakan lafaz istighfar yang terbaik. Itulah mungkin sebahagian kita biasa sebut ya. Habisnya salam astaghfirullah 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 3 kali. Tapi ada juga ulama yang kata bukan, apalagi tidak ada pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bagaimana bentuk lafaz istighfar Nabi. Maka astaghfirullah tu yang paling asas ataupun basicnya ya astaghfirullah. Boleh tak tambah? Boleh tambah. Contohnya tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat yang ke 45
Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak melihat orang yang lebih banyak berkata astaghfirullah wa atubu ilaih melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi boleh kalau siapa yang nak tambah astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun kita baca sahaja sebagaimana muka surat 46. 46 tu ya, hadis yang bawah tu. Kata Nabi dalam baris yang ketiga, man qala ba'da kulli salah, siapa yang berkata selepas setiap salat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka Allah ampunkan dosanya walaupun dosa sebesar dosa melarikan diri daripada peperangan. Maka yang biasa dibacakan oleh imam-imam di Malaysia, bahkan kita lah rakyat Malaysia, ialah zikir yang tadilah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma hadis itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ala kullin, siapa yang nak baca astaghfirullah sahaja silakan. Antara ulama yang kata itu yang terbaik ialah Syekh Membas. Tapi siapa yang nak tambah pun silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah inna rabbi ghafurur rahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Silakan, tidak ada isu pun ya. Baik, itu yang pertama. Dan rentetan daripada perbahasan astaghfirullah ini, tidak ada sebahagian orang dia lepas salam tu dia terus baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sefaham saya itu bukan amalan yang tepat. Memang Nabi ajar kita baca doa Allahumma a'inni pada duburi salah, fi duburi kulli salah. Tapi apa maksud dubur setiap salat? Maka ulama kata dubur ni hujung salat. Hujung ni artinya sebelum kita memberikan salam. Jadi habis bacaan selawat Ibrahimiyah innaka Hamidum Majid, di situ kita digalakkan untuk berdoa, antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada juga ulama kata lepas tu, tapi lepas tu bukan selepas salam betul-betul. Kita baca dulu beberapa zikir, barulah boleh baca Allahumma a'inni. Juga kurang tepat amalan sebahagian orang, lepas bagi salam dia sebut, dia baca ayat terakhir dalam suratul Isra, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, sampai habis tu, itu pun kurang tepat. Yang tepatnya ialah terus kita mohon istighfar sesuai dengan hadis Sauban radhiyallahu an. Baik, itu satu. Kalau ada sebarang perbincangan boleh kita teruskan ya. Selepas saja kita beristighfar, biasanya kalau di Malaysia, dan tuan-tuan semua dah okey dah ya, tuan-tuan dah okey, cuma kita nak bincang jugalah. Di Malaysia biasanya selepas istighfar kita baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan. Habis tahlil baru kita baca Allahumma antas salam ataupun Allahumma ajirna minan nar dulu, barulah Allahumma antas salam. Sebenarnya itu kurang tepat menurut neraca sunnah sallallahu alaihi wasallam. Yang betulnya ialah bacaan Allahumma antas salam dibaca selepas istighfar. Okey, kita perhatikan balik muka surat 57. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Okay, Nabi beristighfar 3 kali, waqal, dan Nabi pun berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Terus Nabi baca yang itu ya. Ataupun dalam satu riwayat yang lain, juga dalam Muslim, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi terpulanglah kita nak baca ya ataupun tak. Tabarakta zal jalali wal ikram boleh, tabarakta ya zal jalali wal ikram pun boleh. Okey, baik. Jadi satu yang saya sebutkan tadi, bacaan Allahumma antas salam bukan selepas tahlil dan bukan selepas Allahumma ajirna minan nar. Sebaliknya selepas istighfar. Manakala bacaan panjang yang biasa dibacakan di Malaysia ini,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu tidak wujud dalam hadis sahih, tak ada. Hadis dhaif ringan tak ada. Hadis dhaif berat pun tak ada. Maudhu' pun tak ada. Ia hanya cerita sahaja, ya. Kita boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok muka surat 63. Itu muka surat 64, ya. Komentar daripada Al-Mubarak Furi, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi. Beliau menyatakan adapun tambahan wa minkas salam wa ilaika yarji'us salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna darakas salam, fala asla lahu, tidak ada asasnya doa ini, bal mukhtalaqun min ba'dil qusas, bahkan ia merupakan rekaan sebahagian penglipur lara, tukang-tukang cerita, ya. Kalau ikut penglipur laranya, bacaan ini diungkapkan oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an di saat akhir kehidupan beliau. Sedangkan cerita itu cerita yang palsu, ya, tidak betul. Okey. Jadi yang tepatnya kita baca yang pendek tadi, dan kita pun jelaslah tuan-tuan sebagai orang yang cintakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak timbul isu dah. Salah ke kita nak baca yang panjang? Kita kata tak salah baca yang panjang, cuma tak tepat. Nak ambil bacaan Nabi ke nak ambil bacaan penglipu lara? Jadi pastilah kita nak ambil bacaan Nabi. Apa lagi? Orang yang paling tahu cara memuji Allah Azza wa Jal ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penglipu lara tak pandai. Saya ingat nak buatlah terjemahan Al-Quran guna bahasa yang berbunga-bunga masa sekolah menengah dululah. Kita bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita nak guna bahasa bunga-bunga kita. Dah sekali mengaruk je, tak sedap langsung. Jadi lebih baik kita ambil direct apa yang Al-Quran sebutkan, menggunakan kosakata yang sesuai. Itu lebih tepat. Baik. Itu je yang ikut urutan. Selepas itu terpulang kita nak baca yang mana pun. Yang penting lepas solat astaghfirullah, Allahumma antas salam sampai habis. Kemudian kita nak baca subhanallah dulu ke, kita nak baca 3 kul dulu ke, kita nak baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu ke, itu terpulang. Cumanya ada peringatan juga ialah kalau seseorang itu menjadi imam, maka bacaan istighfar dan Allahumma antas salam sampai tabarakta dzal jalali wal ikram itu dibaca dalam keadaan menghadap kiblat lagi. Habis sahaja tabarakta dzal jalali wal ikram, barulah imam disunnahkan untuk berpusing ke kanan ataupun boleh ke kiri ataupun direct menghadap ke arah makmum jemaah. Jadi yang pentingnya habiskan dulu tabarakta dzal jalali wal ikram, barulah pusing. Dan mana-mana imam yang tidak memusingkan badan dia dianggap sebagai menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab adab kiblat ni ada 3 jenis ibadah. Satu, wajib adab kiblat selagi mana mampu, seperti salat. Yang kedua, tidak disunnahkan untuk menghadap kiblat. Bahkan kalau adab kiblat melanggar sunnah. Antaranya imam yang berzikir selepas salat. Begitu juga khatib yang menyampaikan khutbah Jumaat. Itu kan membelakangi kiblah. Okey. Jadi kalau saya ni mengajar membelakangi kiblah tak timbul isu. Kerana khatib Jumaat pun membelakangi kiblah. Dan ada satu amalan tidak boleh kita menghadap kiblat. Yang mana kalau kita hadap kiblat maka batal, iaitu seperti rombongan yang pergi buat umrah ni, maka tawaf tidak boleh menghadap kiblat, ya. Kalau hadap kiblat je batallah tawaf mereka. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, biasanya di Malaysia juga saya perhatikan pusing tu masa tengah baca Allahumma antas salam, sambil-sambil tu dia pusing ke kanan. Cuba tuan-tuan perhatikan. Sebenarnya kena habis dulu. Tabarakta dzal jalali wal ikram, habis barulah berpusing ke kanan, kiri ataupun menghadap ke arah makmum. Panjang dia punya ulasan ni, tapi saya nak ulas ringkas je. Kemudian kita, yang tu ikut urutan. Selebihnya ni saya bentang je, tak ikut urutan pun tak apa. Kita digalakkan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Berapa kali tuan-tuannya tahlil tu? Maghrib 10, subuh 10, lain 3 kali Betul. Jazakumullah khairan Tuan Haji. Yang lain semuanya 3 kali Yang subuh, maghrib kita baca 10 kali. Dan lepas solat lain kita baca 3 kali. Cuma 3 kali itu paling cantiknya bagaimana? Okey, cuba kita lihat muka surat 67 tu. Yang bergaris sahaja Yang bergaris. Tapi kita ambil atas sikit. Dua baris atas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Idza sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca zikir ini pada setiapnya. Duburi kulli itu setiap. Pada setiap selesai salat, selepas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi itu antara bacaan yang dilupakan, dipanggil az-zikr at-tarkiyah. Zikir yang dilupakan. Jadi sunnahnya kita baca yang itu. Jadi kalau tuan-tuan lihat pada muka surat 145 tu, okey, kita ambil dulu la ilaha illallah sampai habis wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Kemudian kita sambung Allahumma la mani'a lima a'taita. Jumpa tak Allahumma la tu yang bahagian bawah? Zikir yang kedua, baris kedua paling bawah tu. Allahumma atas daripada ayat kursi Atas ayat kursi itu Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada siapa boleh menghalang pemberianmu, wala mu'tiya lima mana'ta. Tiada siapa boleh memberi benda yang engkau halang, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kebaikan seseorang itu tidak ada manfaatnya berbanding kebaikanmu. Okey. Kalau boleh hafal yang panjang tu. Yang paling baik hafal yang panjang tu yang saya tulis tu. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah dan sebagainya. Itu yang terbaik. Tapi paling kurang kita ambil yang tu pun okey dah. Baca 3 kali dulu Allahumma la mani'a lima a'taita sebagai penutupnya. Baik. Selepas itu saya ringkas dulu nanti baru kita pergi dalam perbahasan. Kita boleh baca ayatul kursi. Ayat kursi itu kalau kita lihat dalam muka surat yang ke-83 83. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Sesiapa yang membaca ayatul kursi pada setiap selesai salat fardu, itu jelas selesai salat yang wajib. Adapun salat sunat tak adalah, tak ada isu. Maka tak ada yang boleh menghalangnya memasuki syurga kecuali kematian. Dan sepatutnya boleh masuk syurga dah, tapi tunggulah dulu sebab hidup lagi kan. Lepas mati nanti insya-Allah kita semua dipersilakan masuk syurga. Dan antara sebab kerana membaca ayatul kursi, Tapi kalau baca ayat kursi rasuah je memanjang, tak masuk syurga juga. Payah jugalah masuk syurga ayat kursi baca tapi rasuah pun jangan ambil Salah guna kuasa pun jangan. Baik. Jadi kenapa ayat kursi ni dia tinggi kedudukan dia? Kerana itulah ayat yang memuji Allah Azza wa Jal. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat muka surat 84, sebenarnya hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan membaca ayatul kursi ni hadis yang dhaif. Cuma hadis tu dia ada banyak riwayat, dan riwayat-riwayat itu semuanya dhaif ringan. Jadi bila dia dhaif ringan dalam ilmu hadis, dia boleh naik martabat. Kalau hadis tu dhaif berat, dia tak boleh naik martabat. Ni kita contoh ada satu hadis, sesiapa yang menghafal 40 hadis maka dapat cahaya yang terang benderang tu kan.
semua riwayat pertama, riwayat kedua, ketiga, semuanya dhaif berat. Maka hadis itu tak naik pun martabat. Jadi hadis yang menghafal 40 hadis tak boleh diterima pakai. Cuma ulama saja ambil semangat nak kumpul kitab hadis 40. Ambil semangat aja. Okey, baik. Tapi kalau hadis itu dhaifnya ringan, ini riwayat Kawani dhaifnya ringan. Riwayat Kawani dhaif ringan, riwayat Kawani dhaif ringan, maka dia boleh naik martabat. Kumpulan-kumpulan hadis tadi jadi hadis hasan li ghairi. Maka boleh diamalkan, ya. Apa lagi? Ada je ulama yang beramal dengan bacaan ayatul kursi, antaranya Ibn Taymiyah sendiri, ya. Beliau memang mengamalkan ayatul kursi selepas salat. Maka insya-Allah boleh kita amalkan, ya. Baik. Dan bila kita menyentuh tentang ayatul kursi ini, muka surat 87, tidak ada permulaan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tu tak ada. Itu Melayu lah. Dan tak ada jugalah amanar rasul la yukallifullah syahidallah inna dina indallahil islam kulillahumma tulijul laila fil nahar. Apa semua itu semua tak ada. Jadi paling baik tidak dibaca. Dan kalau nak baca juga, baca lepas tu lah. Dalam perjalanan balik ke ataupun dah habis zikir nabawi, kita pun nak baca juga, bacalah. Tapi ada tak kelebihan apa-apa? Tak ada, ya. Dia bukan amalan khusus selepas solat. Okey. Selepas itu barulah kita digalakkan juga untuk membaca 3 kul. Okey, 3 kul ni, okey, dia punya penerangan dia ada dalam muka surat 92. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizat fi duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca surah 3 kul al-muawwizat pada setiap selepas salat. Okey, satu. Tapi kalau kita lihat dalam muka surat 91, hadis daripada Abdullah bin Khubaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, qul huwallahu ahad wal muawwizatain hina tumsi wa tusbih salasa marrat takfika min kulli syai'. Bacalah surah qul huwallahu ahad dan juga surah al-falaq, surah an-nas petang dan juga pagi sebanyak 3 kali. Maka segala urusan anda akan dicukupi. Maka ada timbul satu isu. Kalau kita baca tulisan Syekh bin Baz, beliau menyarankan kita untuk membaca 3 kul sebanyak 3 kali bagi setiap satu selepas maghrib dan juga subuh. Sedangkan hadis tak kata 3 kali. Hadis secara zahirnya sekali je. Maka dalam bab ini sebenarnya pada muka surat 93, ulama bahas tentang zikir pagi petang ni boleh tak gabung dengan zikir selepas solat. Nak gabung boleh tak? Okey. Zikir pagi ni mula bila? Zikir pagi ni paling baik bermulanya masuknya subuh. Walaupun kita belum solat subuh, masuknya subuh sampailah terbitnya matahari. Sekarang ni dalam pukul 7.04 minit ke 7.06 minit kan? Okey. Dan siapa yang baca sebelum subuh boleh. Siapa yang baca selepas subuh sampailah ke zuhur pun dibolehkan. Cuma dia kurang afdal. Zikir petang pun bila? Zikir petang ni bermula asar sampai ke maghrib. Tapi siapa baca lepas maghrib siapa baca lepas masuknya maghrib boleh. Siapa yang baca lepas isyak sampai ke tengah malam pun boleh. Cuma kurang afdal. Afdalnya asar sampai ke maghrib. Itu yang afdal. Jadi bagi sebahagian ulama boleh gabung. Bila boleh gabung tu, Nabi kata baca 3 kul setiap kali selepas salat. Dalam masa yang sama, Nabi pun memerintahkan Uqbah bin Amir dan kita semualah untuk membaca 3 kul tu 3 kali pagi dan petang. Maka digabungkan, lepas subuh je baca 3 kali. Masa lain baca sekali je. Lepas subuh, cuma saya tak faham kenapa bin Baz rahmatullahi alaih cadang selepas maghrib. Itu saya kurang faham. Kerana kalau zikir petang, dia lepas asar. Bukannya lepas maghrib. Yang tu saya kurang jelas, ya. Baik.
Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak pun kata boleh disekalikan. Tapi ada aliran kedua, dan saya baca ulasan yang panjang tentang aliran kedua ni. Dia kata tak boleh gabung. Bolehlah nak gabung, tapi sebaik-baiknya tidak digabungkan. Itu yang terbaik. Artinya, yang kita baca 3 kul lepas solat subuh tu sekali je. Habis zikir nabawi selepas solat, dalam perjalanan kita nak balik ke, atau kita masih nak duduk di masjid, masih nak duduk di surau, baca Quran dan sebagainya, kita pun barulah kita baca 3 kul, 3 kali bagi setiap kul. Tapi lepas subuh tu sekali je. Lepas asar pun sekali je. Lepas tu dalam perjalanan balik ke rumah, bacalah nak baca 3 kali pun. Ataupun kalau dah azan asar, kita dalam perjalanan datang ke surau, maka bolehlah kita baca 3 kul, 3 kali bagi setiap satu. Tapi lepas salatul asar, baca sekali je. Tidak boleh digabungkan. Dan ada seorang penulis tu, beliau cenderung tak boleh gabung antara zikir pagi petang dengan zikir lepas solat. Ia ada keistimewaan masing-masing. Beliau dengan rendah diri menggunakan bahasa yang cukup berlapik menyatakan kemungkinan dia kata lebih kurang macam ni lah. Dia tak faham kenapa, dia kurang jelas kenapa bin Baz menyatakan boleh gabung zikir pagi petang dengan zikir lepas salat. Adapun Syekh bin Baz merupakan ilmuwan yang sangat hebat, orang yang sangat alim, maka kita hormati pandangan beliau. Cuma saya berpandangan, kata beliau, lebih baik diasingkan. Zikir pagi petang cerita lain, zikir lepas salat cerita lain. Itu paling baiklah. Tapi kalau kita nak cepat, kita pun tak ada masa. Ala-ala kita pun nak kena bentang kewangan baru negara, kita terlibat. Tak sempat nak fikir dah ni. Tak sempat nak berzikir panjang, gabung dah. Tapi kalau boleh, kita asingkan. Ya? Baik. Selesai yang itu. Ada persoalan dulu ke tuan-tuan? Sebelum kita sambung ni. Saya tak tahulah. Tapi dia asasnya, wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka paling baik kita bacalah. Ayat kursi itu walaupun dia zikir, tapi asasnya dia ayatul Quran. Dia ayatul Quran. 3 kul lagi lah confirm dia ayatul Quran. Maka saya lihat, walaupun tidak ada pun secara jelas disebutkan oleh Nabi, tapi secara umumnya disebutkan dalam Al-Quran. Bila nak baca Quran je, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tapi kalau tanya saya sendiri pun tak teramal pun benda tu. Saya direct je. Habis je ni, Allahu la ilaha illa wal hayyul Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, terus saya baca. Saya pun tak perasan akhir. Cuma asasnya kalau ikut Quran, ya auzubillah. Cuma kalau amalan saya pun tak perasan benda tu. Saya direct je baca Allahu la. Allah Alam. Mungkin saya kena cek balik. Kod-kod ada ulama kata, tak perlu sebab ayat kursi tu dah jadi zikir. Mungkin juga. Jadi wallahu alam, saya tak berani komen. Ada soalan lain? Saya tak nak fikir soalan dia. Boleh kita teruskan Okay. Kemudiannya kita tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ya. Kita boleh lihat muka surat 99. Jadi cara bacaannya yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah sesiapa yang bertasbih setiap kali selepas salat 33 kali, tahmid 33, takbir 33 dan itu 99 semuanya, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan ya. Jadi cara itu cara yang asaslah 33 plus 1 ya. Ada sebagian ulama yang syadid, yang keras menyatakan siapa yang baca lebih daripada 33 maka tak dapat fadilat diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Tapi kata Ibn Hajar itu pandangan yang agak keras. Jadi cuma yang terbaik 33 je, jangan lebih. Kalau nak baca lebih, baca lepas tu. Lepas tu bacalah banyak mana pun. Kerana bacaan itu boleh
bermakna memperbanyakkan tanaman di syurga nanti, mengikut hadis yang lain. Baik. Ataupun muka surat 101 kaedah ketiga tu, boleh juga kita baca 33 tasbih subhanallah, tahmid 33 dan takbir 34. Takbir 34. Jadi 100 kali juga. Jadi tidak ada tahlil di situ. Malaysia macam mana? Sebagai tempat, tapi jarang-jarang lah, bukan banyak tempat. Jarang sangat kita banyak tahlil kan. Subhanallah 33 cantik, alhamdulillah 33 cantik, Allahu akbar 33 pun cantik, tapi bila tahlil afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak syekh dia tu, imam pun tak tahu nak berhenti macam mana. Kalau orang kampung saya dulu, dia ambil tasbih tu dia lempar kuat-kuat. Semua terkejut. Berhenti. Jadi sampai 70 kali, 50 kali, 70 kali, 100 kali. Walhal Nabi SAW ajar hanya sekali. Jadi ikut cara Nabi lah. Kan ada sahabat Nabi dulu kata, saya tak nak tidur malam dah, saya nak solat memanjang. Yang kedua kata, saya nak puasa setiap hari. Yang ketiga kata, saya tak nak kahwin, nak fokus ibadah. Maka kata Nabi, akulah orang yang paling mengenal Allah. Dan akulah orang yang paling khusyuk kepada Allah, paling takut pada Allah. Tapi aku tidur, aku salat, aku tidur. Saya ada masa saya tak puasa. Dan saya kahwin. Jadi janganlah sampai kita beribadah ni kita mengetepikan al-hasanah fid dunya. Ceritanya ikut cara Nabi lah. Jangan kita ikut cara kita. Kalau ikut cara kita, kita rasa cara kita lah yang betul. Orang ni kata cara dia betul. Orang ni kata cara dia betul. Habis tu, cara siapa yang betul? Cara Nabi yang betul. Jadi kalau kita nak guna akal, kacau kita. Lebih baik tak payahlah guna akal. Tapi kalau kita nak cepat, macam mana? Kita nak cepat, kita bekerja masa. Lepas ni ada mesyuarat ke, kalau orang kerja waktu zuhur. Maka ada alternatifnya pada muka surat 100 tu, sebelah tu. Yang mana Nabi SAW ajar kita baca tasbih 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali dan Allahu akbar 10 kali. Alhamdulillah. Jadi ada keringanan. Jadi kalau boleh jangan guna keringanan ni lah. Jangan guna yang ni. Lepas ni 10 je manjang. Tak kira subuh, asar, maghrib, isyak 10 je. Janganlah. Kalau boleh jangan baca yang 10 tu. Baca yang 33. Daripada tak buat tu, tak boleh lah. Kalau boleh janganlah tu Haji. Kalau boleh jangan. Kerana bila kita buat 2-3 kali kan, kita lekat lah. Tak nak dah 33. Kita rasa berat 33 sebab kita dah biasa 10. Jadi saya cadangkan 10 kali ni macam ni. Contohnya kes kita penat sangat, mengantuk. Bacalah 10 kali. 10 kali tu tak sampai seminit pun. Cuba kita test. Saya rasa tak sampai seminit. Dan ataupun saya kadang-kadang maghrib. Jadi maghrib tu kita nak zikir lagi, kita nak solat lagi. Kita pula jenis berdoa dalam solat. Jadi memang saya tak sempat nak baca zikir subhanallah 33 kalau maghrib ada kuliah. Kecuali tadi saya jadi imam. Itu tempat tertuan, tak kisah orang tak lari, confirm duduk kat sini je. Kalau kat Masjid Surah saya kena ni jugalah. Okey, jadi bila saya tak sempat, saya hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali je. Paling kurang bacalah. Tapi kalau banyak kali baca tu Haji, jadi dekat. Macam orang solat sunat duduk. Bila dah 2-3 kali buat solat sunat sambil duduk, lekat lah. Malas nak berdiri. Berdiri tu rasa macam satu penderaan pula bagi dia. Jadi solat duduk ni satu benda yang kalau boleh jangan buat lah. Jangan buat. Dah terpaksa sangat mengantuk, habis-habisan mengantuk. Tak tahu dah. Kalau mengantuk sungguh jangan solat, tidur. Itu lebih baik. Tapi ni penat badan, sakit badan, naik kereta, jam pula mengundi hari tu contohnya kan. Tak larat dah, solatlah duduk pun jadilah. Ya. Okey, baik. Tapi ada satu lagi cara yang jarang kita amalkan. Dan mungkin ada kalangan kita yang amal ya. 102, 103. Okey, ceritanya begini. Daripada Zaid bin Sabit. Dia kata, para sahabat radhiyallahu anhum dulu diperintahkan untuk bertasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 34 kali. Sama dengan kaedah yang ketiga tu kan.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Baik. Maka ada seorang sahabat Nabi kalangan Ansar radhiyallahu an telah bermimpi dan ada satu suara kata kepada sahabat Ansar tu. Mungkin malaikat ya, mungkin malaikat kata, "Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan anda untuk bertasbih sebanyak 33, bertahmid 33 dan bertakbir 34 kali?" Okey. Maka kata sahabat Nabi tadi radhiyallahu an, "Ya betul." Gitulah cara yang Nabi suruh. Baik. Maka orang dalam mimpi itu pun kata, dia sebut faj'aluha 25 waj'alu fiha tahlil. Kalau macam tu buatlah baca semuanya 25, cuma tambah tahlil je lagi. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Semuanya berapa? 100 kan? 100. Maka bila sahabat tadi dia bangun, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ij'aluha kazalik, bolehlah buat. Maknanya bukanlah kita kena tukar. Maknanya ada lagi bacaan lain. Bacaan 33, 33, 34 kekalkan. 33, 33, 33, 1 kekalkan. Tapi ada lagi alternatif lain 25 kali. Ataupun boleh baca subhanallah, kita nak gabung pun boleh. Kita nak baca satu-satu pun subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Ataupun digabungkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ataupun yang 25 tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kiraannya ikut ruas ni lah. Satu, subhanallah, 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 subhanallah. 5 kan? Ni pun 5 juga. Tinggalkan satu ruas. Tinggalkan satu ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi bila 5 darat 5, jadi 25. Itu je kiraan dia ya. Kalau saya secara peribadi, saya amal kaedah 25 kali ni pada setiap solat subuh dan solat Jumaat. Yang lain 33, kecuali terdesak 10 kali. Tapi subuh dan lepas solat Jumaat, saya baca 25 kali. Sebab kalau boleh kita nak amal semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu satu benda yang sangat cantiklah bagi saya. Boleh kita cubalah tuan-tuan sekalian ya. InsyaAllah. Okey, ada lagi tak sebelum saya pindah lagi? Dia ada yang 11 kali tak? 11 kali pun sebenarnya ada dalam hadis. Jadi semuanya 33. Itu kalau kita lihat dalam Syarah Sunnah oleh Al-Baghawi pun ada. Cuma saya tengok Syekh Munajjid dia tak sebut yang 11 kali. Itu saya pun rasa pelik juga. Jadi sengajalah saya tak sebut 11 kali itu, kerana dia akan jadi perbahasan ulama macam ni. Kenapa boleh jadi 11 kali? Kerana ada ulama faham yang Nabi nak ajar tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jadikan ia 33. Jadi ada ulama kata gabungan ketiga-tiga tu jadi 33. Artinya subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11 baru jadi 33. Begitu. Tapi ada ulama tak setuju. Itu tak betul, cara faham hadis tu tak betul. Yang betulnya kena tengok hadis yang lain. Sebenarnya 33 tu setiap satu. Bukannya gabungan antara ketiga-tiga tu jadi 33. Tak. Tapi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi sebab itulah sebahagian ulama macam Syekh Munajjid dia tak masuk kaedah 11 kali tu. Jadi mungkin dia tak setuju dengan cara kiraan 11 kali. Tapi kalau 10 kali ya ada dalam hadis. Baik. Boleh ya? Dia bukan masa tu saja, dia masa subhanallah pun kan. Habis subhanallah 33 dia baca subhanallahi. Macam mana ya, saya tak pandai lah. Siapa boleh tahu? Kalau tuan-tuan pun tak baca lama tak tahu kan. Subhanallahi apa, astagfirullahalazim. Dia tak ingat juga. Subhanallahi wa bihamdihi. Qaiman abadan tu kan. Betul. Kasih banyak. Jazakumullah khairah.
Alhamdulillah allazi, alhamdulillahi ala kulli hal. Macam entah saya tak ingat dah. Dan sekali Allah Akbar tu, Allah Akbaru kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu tidak ada dalam mana-mana sunnah. Macam mana nak bagi tahu masyarakat, ginilah. Tak payah bagi tahu pun tak apalah. Saya sendiri pun mengambil pendekatan tak bergaduh. Saya tak adalah mengata-ngata, oh ini bid'ah ke apa benda, tak adalah. Saya terangkan mana yang sunnah, diharapkan dia amal yang ni cukuplah. Tanpa dia mengetahui bacaan-bacaan yang lain. Bacaan itu harus dikuburkan dalam keadaan diam-diam. Macam Fatihah pun kebanyakan imam sekarang dah tak baca Fatihah. Ramai saya tengok tak baca. Dan saya pernah tanya satu pengurusi ke siapa, kenapa imam sekarang tak baca Fatihah ya? Dia kata mungkin dah diselaraskan kalangan kursus para imam kot. Jarang sekarang ni kalau ada imam baca Fatihah tu rasa pelik. Imam ni memang tak ikut kursus ni. Boleh dikatakan kebanyakannya dah tak baca Fatihah. Tapi kenapa perubahan tak berlaku? Kerana imam tak dengar kuliah tu je. Kalau tuan-tuan jadi tempat saya yang pergi macam-macam tempat masa kuliah ni, tahulah imam tak dengar kuliah. Adalah beberapa orang. Baru-baru ni satu tempat di Meru, dia buat daurah salat, antaranya bahas buku ni. 5 orang imam yang selalu bergilir di surau tu, 5 datang. Oh senang, masa tu saya memang pasak sungguh lah. Alhamdulillah, terus berlaku perubahan pada waktu zuhur tu. Sebab dia dengar sungguh-sungguh. Ada juga imam yang dengar, tapi dia dengar tu dengan bela. Lepas tu dia buat juga. Sebab dia dengar dalam keadaan bela, dia tak tahu apa benda yang dia dengar sebenarnya. Kan ada orang kita bercakap-cakap tu, dia tak faham pun kita cakap apa. Dia mengantuk ke, dia penat ke kan. Jadi, yalah. Tapi perubahan tu kena buat dalam keadaan sangat harmoni. Macam bacaan surah Al-Muluk. Kita tak boleh dah nak lawan surah Al-Muluk ni. Walaupun dia baru wujud je dalam tahun 2018, 2017. Baru je wujud. Tapi gelombangnya kuat. Jadi boleh pelan-pelan lah. Antaranya, kempen, janganlah baca surah Al-Muluk menggunakan pembesar suara. Bila dia tak guna pembesar suara, automatik dia akan baca sendiri. Jadi surah Al-Muluk, bila baca sendiri, tak ada isu. Boleh. Sebab dia amalan persendirian. Yang masalahnya bila dijadikan amalan jama'i selepas salatul isyak. Jadi bila ada satu surau tu, bila saya kata jangan baca guna pembesar suara, mengganggu orang lain nak salat. Pada mulanya imam baca guna pembesar suara juga dengan suara kuat, 2-3 ayat. Kemudiannya dia pun tutup mic tu kerana baru dia ingat pesanan saya tu. Jadi bila imam tak baca guna pembesar suara, hasilnya suara tu macam tak sekata dah lah. Masing-masing baca sendiri. Jadi nak kena pelan-pelan macam mana tu nak ubah. Di samping kita menghasutlah orang-orang penting. Istilahnya menghasut orang-orang penting. Kena buat perubahan. Sampai bila kita ni nak ikut amalan masyarakat. Asyik guna alasan orang tua kami. Habis tu Nabi dengan mak ayah kita tu siapa lebih tua. Dan Nabi tu yang bawa syariat. Nabi yang ajar sunnah. Okey. Berlindung daripada neraka, Allahumma ajirni minan nar, itu dibaca 7 kali selepas subuh dan maghrib. Dan sekarang ni dah tak ada dah. Hampir-hampir tidak ada orang yang membaca selepas zuhur, asar dan isyak. Hampir-hampir tak ada. Baru saya terserempak dengan seorang imam, dia baca Allahumma ajirni minan nar 3 kali lepas salat zuhur ke asar. Saya kata rare imam ni. Dulu memang semua orang buat macam tu, tapi sekarang ni tak ada dah orang buat. Orang buat lepas subuh dan maghrib je. Lepas zuhur, asar, isyak tak ada dah. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, muka surat 142 tu, saya kena minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan sekalian. Cuba belik 142. Doa yang kedua tu tidak ada sebenarnya. Ini satu kesilapan yang saya betul-betul terlepas pandang. Saya tak ingat dah, cek dah, terlepas. Jadi doa mohon ilmu, rezeki dan amalan yang diterima tu, itu hanya selepas solat subuh. Tidak ada selepas solat maghrib. Jadi yang tu saya kena minta maaf banyak-banyak atas kesilapan ya. Muka surat 139. Yahya yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ada baca ulasan ulama dalam bab ini. Dia boleh sama ada yuhyi wa yumit ataupun tidak ada. Jadi saya ada buat keterangan dalam ulasan tahlil itu. Cuma di sini saya ambil yang tak ada yuhyi wa yumit. Jadi sebenarnya dia boleh. Nak ada yuhyi wa yumit pun boleh. Tak ada pun boleh.
Sebab dia ada ulas pula tentang sanad hadis, matan hadis. Okey. Dan sekali ulama kata boleh nak tambah pun boleh, tak nak tambah pun tak apa. Okey. Macam mana? Tak, tu cadangan dia atau ada pakai atau tu kan? Ada atau. Mana nak mula panjang dulu baru pendek boleh, nak mula pendek dulu baru panjang pun boleh. Tu dah ada atau. Okey, baik. Cuma yang tu dia tak ada perenggan-perenggan. Yang 140 tu ada perenggan dah. Entahlah, itu kesilapan susunan dah tu. Kemudiannya lepas kita baca Allahumma ajirni minan nar tu, maka bolehlah kita buat satu amalan yang hampir-hampir kita tak buat, iaitu membaca tasbih kafarah. Itu tuan-tuan boleh rujuk dalam muka surat 125. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan duduk dalam mana-mana majlis, sama ada majlis perjumpaan keluarga dalam hari raya dan sebagainya, tidak menutup bacaan Al-Quran dan tidak salat, melainkan akan menutup dengan beberapa kalimah, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ataupun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau lepas salat subuh dan lepas salat asar, kita boleh baca tasbih kafarah selepas zikir nabawi. Kalau lepas solat yang ada ba'diyah, zuhur, maghrib, isyak, kalau kita zikir habis dulu baru kita solat sunat, maka boleh baca tasbih kafarah selesai solat sunat. Tapi ada juga kalau macam saya pun, saya baca zikir dulu sedikit, kemudian saya solat sunat, kemudian saya sambung balik zikir. Masa bawa kereta ke, sambil-sambil tu kita berzikir, maka habis zikir itu barulah kita membaca tasbih kafarah. Itu juga dianggap sebagai sunnah yang dilupakan, yang sepatutnya boleh kita amalkan insya-Allah. Ada seorang ustaz tu, saya jumpa beliau di satu kedai makan. Jadi lepas makan tu sembang-sembang sikit, ada urusan sikit. Habis tu dia pun selesai di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kata dia. Jadi saya amat tersentuh hati. Oh, masya-Allah, ada orang yang macam ni. Dan sebelum tu saya masih ingat ketika di masjid, di hotel Mekah baru-baru ni. Jadi saya pergi sembang dengan seorang abang tu. Sembang dia suami isteri. Kita makan malam lah. Lepas salat isyak tu makan. Memang tak sihat lah duduk Mekah. Makan kena makan lepas isyak. Nak makan lepas maghrib, kita duduk masjid. Nak balik semata makan. Kalau hotel dekat tak apalah. Ni hotel jauh kan. Jadi lepas makan tu, lepas kami sembang tu, saya nak naik atas, dia pun subhanakallahumma bihamdik. Ya Allah, hebat. Dia boleh amal benda tu. Sedangkan itulah amalan yang saya sering lupakan. Jadi itu boleh kita amalkan. Ataupun contoh kita sembang dengan kawan kita dalam telefon, dalam 20 minit ke 10 minit ke, habis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai contoh kan. Boleh dibuat begitu. Okay, akhirnya kalau ada 1 minit 2 minit. Wallahualam. Wallahualam tu orang Melayu dah jadi tabiat. Sebenarnya wallahualam tu merujuk kepada benda yang kita tak tahu berkaitan dengan ilmu. Jadi kita sampaikan ilmu, kita pun tak tahu. Yalah, ilmu ni ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Dan sekali wallahualam. Contohnya kita tanya Akhil Khairuddin, Din, solat musafir ni berapa hari sebenarnya dibolehkan? Dia pun syarah lah. Mengikut pandangan dia, mesti dia kata tak ada had hari. Saya tahu pandangan dia. Pada saya tak ada had hari. Selagi mana kita ada kerja, kita boleh jamak qasar. Wallahualam. Gitu kaedah dia. Tapi kita dah jadi tabiat. Sampaikan begini. Sampaikan kadang-kadang orang buat pengumuman di masjid. Okey tuan-tuan sekalian, selepas solat nanti kita ada sedikit jamuan. Ada hamba Allah belanja kita makan. Ambillah makanan sikit seorang tu di belakang. Wallahualam. Kita pun kenapa pula wallahualam? Itu kan nak jemput makan je kan. Kita jadi tabiat kemudiannya. Itu jadi salah lah begitu. Wallahualam.
Oh, yang 33 urutan apa maksud Adin? Oh, dia baca Allah Akbar dulu ke bawah Alhamdulillah. Itu ada hadis Nabi SAW yang saya tak sebutkan di sini. Kata Nabi tak apa mula mana pun. Hatta kalau kita lepas tu kita nak baca Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33, kemudiannya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Boleh. Cuma yang terbaik sahaja ada ulama syarah. Yang terbaik tu ikut Subhanallah dululah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kerana subhanallah tu menafikan kekurangan pada Allah. Menafikan Tuhan lain. Alhamdulillah, kita menyatakan Allah tu sempurna. Allahu Akbar tu paling besar lah. Allah Maha Besar. Jadi paling baik ikut urutan. Tapi kalau tak ikut urutan, tak apa, tak ada masalah. Ada lagi? Macam tadi juga, lepas kita nak subhanallah wa bihamdihi kan Ustaz. Lepas Dia dimakan. lepas makan. Itu boleh juga. Lepas makan dengan kawan-kawan. Betul? Boleh? Tak macam dia umum tadi lah. Lepas ni yang dimakan subhanallah wa Oh, lepas dia umum tu. Dia panggil majlis lah. Kalau pengumuman tu, letihlah kita nak bercakap sikit subhanallah. Itu letih. Maknanya dia ada majlis dia. Maknanya okey, ada makan-makan, kita pun duduk makan-makan, kita pun nak balik, di situ kita baca subhanakallahumma bihamdik. Tapi kalau kita nak balik seorang, jangan paksa orang lain baca. Kita baca seorang kita lah. Begitu Allah Allah. Sama juga. Sebab tu dia ada satu kitab yang saya baca. Satunya bacaan sadaqallahul azim tu ramai je ulama kata boleh. Maka dalam bab ini kita tak perlu kita bergaduh sebenarnya. Sebab ramai ulama yang kata boleh sadaqallahul azim. Tapi dia dalilnya dalil yang umum. Contohnya kata Allah, kul sadaqallah. Katakanlah benarlah Allah. Jadi lepas baca Quran, sadaqallahul azim. Tapi dalil itu, Al-Quran tak ada pula kata, bacalah sadaqallah selepas baca Quran. Okay. Maka penulis kitab tu, saya lupa namanya apa, beliau menyatakan zaman berzaman, sejak zaman Nabi Muhammad, puluhan ribu sahabat ada, ribu-ribu sahabat yang ada, tabi'in, ribu-ribu tabi'in yang ada, tabi'in pun ribu-ribu, tak ada pun diriwayatkan mereka membaca sadaqallahul azim selepas membaca Al-Quran. Ia hanyalah ikhtiar ulama'. Maka dalam bab ini, siapa yang nak baca sadaqallahul azim, silakan. Tak perlulah kita nak betulkan benda ni. Kita bagi kerja kepada ilmuwan sahaja untuk betulkan. Tapi di peringkat kita sendiri, paling baik subhanakallahumma bihamdik sampai habis. Yang itu paling baik. Okay. Kalau tak ada, kita lupa kita berapa banyak? Kalau kita terlupa duk baca-baca zikir, orang penting call, tak angkat tak boleh lah. Nak bincang jawatan baru kita ni, TPM pendidikan tak? TPM pula, Timbalan Menteri. Kalau penting kita angkat, kita dah lupa, dia kembali pada kaedah macam kita, kaedah solat lah. Kalau terlupa, kita kembali macam mana kan? Kalau kita terlupa tu, kita dah anggap antara 10 dengan 20. Sebab kita kira 10, lepas tu 10 ke 20 sebenarnya. Kita ambil 10 kurang. Kalau kita memang lupa sungguh, mula dari kosong balik lah. Kalau betul-betul lupa. Itu biasalah tu. Tambah-tambah kalau nak berzikir sambil lipat baju. Tu saya tension sungguh. Macam mana lah aku nak ingat 33 sambil lipat baju. Sebab nak lipat baju, tangan nak gerak macam mana. Tangan ni nak lipat baju. Itulah problemnya. Jadi paling baik jangan berzikir sambil lipat baju. Itu lagi selamat lah. Tak payahlah kita menyusahkan diri kan. Okey, sebagai akhirnya tuan-tuan sekalian. Satunya sebelum akhir tu, siapa yang nak buku ni boleh beli dan buat bayaran di situ teruslah. Siapa ada cash nak bayar pada saya pun boleh. Dan siapa yang tak ada masalah duit, minta kawan-kawan lain belanja lah. Acik-acik dia boleh belanja insya-Allah. Dan saya sendiri pun secara peribadilah, kalau boleh saya cerita terbuka pada tuan-tuan sekalian, nak minta sangat tuan-tuan kalau boleh kita sebarkan sunnah ini dengan cara buku ni. Tak perlu tuan-tuan nak beli buku pun, itu kita pun ada masalah kewangan masing-masing nak membeli buku banyak-banyak pun. Tapi apa salahnya kalau kita dah beli buku ni, kita dah baca, kita pun dah ingat dah, kita hadiahkan buku ni pada orang lain. Tapi kalau kita tak ingat, kita snap gambar. Okey, ini dia, ambil gambar sikit,
tunjuk pada orang lain. Inilah amalan yang sesuai dengan sunnahnya. Jadi kita pakat sebar insya-Allah. Kalau boleh kita beli buku, kita hadiahkan pada orang lain, itu bagus. Tapi kalau kita tak mampu, kita ambil gambar sikit mana-mana yang penting, kita hantar pada dia. Takkan nak ambil gambar semua buku kan. Bukan dia, tak ada kerja kita. Okey, yang akhirnya begini. Akhirnya sunnah Nabi, saya ambil seminit 2 minit je. Minta maaf ambil masa hari ini. Kadang-kadang sedih juga kerana ada orang yang begitu nak sunnah, tapi tak pergi solat di surau, tak pergi solat di masjid. Kita pun jadi bela, sunnah apa yang diperjuangkan sebenarnya? Adakah sunnah tu hanya mementingkan benda yang teknikal? Angkat tangan kat mana, letak tangan kat mana, nak turun sujud tu letak lutut dulu ke bahu tangan ataupun tangan dulu bahu lutut? Adakah sunnah tu hanya bincang benda yang teknikal je? Okey, jadi saya rasa tak wajarlah kalau kita hanya bincang benda yang teknikal. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan semua datang surau, tak ada isu. Cuma saya sedih apabila ada orang yang dia nak sunnah tapi dia tak datang ke surau. Dia nak sunnah tapi dia bergaduh dengan orang lain. Saya buat contohlah tuan-tuan, orang yang tuan-tuan kenal, mungkin kenal dan akhir-akhir ini kenal lah, Ustaz Abdul Mu'in. Ustaz Abdul Mu'in jiran saya sekarang ni, bukan jiran betul-betul dekat rumah, jiran taman lah. Dan Ustaz Mu'in ni, surau-surau di sana tu, minta maaf ada rakaman apa tak apalah, Habib saja. Di tempat kami ni, Habib saja. Surau tempat Ustaz Mu'in ni, kuliah-kuliah semuanya Habib. Mesti ada ridak lah kat sini ni. Presiden Aswaja pun kat situ, Dr. Zamihan. Ya? Setiap malam Jumaat solat tasbih. Jangan main tuan-tuan. Setiap malam Jumaat solat tasbih. Tapi laju solat. Dia tak ada ba'diah. Saya pernah sekali tu solat Jumaat, malam Jumaat di situ. Dia tak ada ba'diah lagi. Dia buat solat tasbih dulu. Tapi saya seronok dari sudut amalan solatnya, bacaan Quran imam bagus. Kita seronoklah solat di situ. Dan saya tak ada pilihan dah sebab semua geng-geng Habib. Tapi baguslah amalannya. Ustaz Abdul Mu'in, walaupun dia dicap sebagai Wahabi Bukit Jelutong, orang lain Harimau Bukit Jelutong ke apa, dia Wahabi Bukit Jelutong, dia pergi solat. Lepas solat dia zikir lama. Kecuali dia nak cepat. Tapi setakat saya tengok dia mesti duduk berzikir lama. Kadang-kadang orang dah nak balik semua dah, dia duduk berzikir lagi. Ni contoh. Kita sunnah, kita tak lari daripada orang. Kita sunnah, kita lah kaki solat. Kita sunnah, kita dah buat yang terbaik. Dan begitu juga, bila kita ni sunnah, kita bacalah zikir dengan tenang dan perlahan. Tak payah laju-laju. Ada orang dia nak amal sunnah, astagfirullah lepas solat, dia pun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi tak cantik lah, sebab Astaghfirullah tu kita minta ampun. Jadi ikut cara Tok Guru Aziz. Astaghfirullah, Astaghfirullah, tenang, satu-satu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bukannya kita ni sunnah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Laju sangat. Dan tak payahlah kita jadikan, dengan minta maaf ya, saya dah terbuka begini. Tak payahlah jadikan Imam Masjid Haram ke Imam Masjid Madinah sebagai ikutan kita dalam bab ini. Semua benda, banyak benda kita boleh follow, tapi kalau bab laju janganlah follow. Memang laju solatnya, kita letih nak ikut. Bab lain okey, bab laju tu. Jadi kita tenang. Jangan kita kata Imam Masjid Mekah pun laju zikir, rukuknya laju, rukuk laju, Fatihahnya laju, duduk antara dua sujud laju, zikirnya laju. Janganlah. Ambillah benda lain. Yang benda tu tak perlu. Jadi saya ingat betul pesanan Tok Guru Aziz, berzikirlah dengan perlahan, dengan tenang dan menghayati maksudnya insya-Allah. Allah. Minta maaf banyak tuan-tuan sekalian ya. Oh ya, ada sana. Antara zikir pagi petang yang kita buat kan, sebab tak, lepas solat memang ada, confirm. memang ada. Memang ada berdasar. Dengan pembahasan asatizah tempatan. Okey. Sebab solat sebenarnya ada selepas Pagi petang. Pagi petang tu yang umum, yang 100 kali. Paling baik baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Kita dapat 10 kali pun mujur dah. Tak dapat 100 kali pagi, 1 kali petang, 1 kali setiap hari. Tapi lepas solat memang ada. Kalau abang baca balik yang saya ulas pasal zikir tahlil tu, satu-satu hadis dinyatakan. Jadi memang ada lah. kita kena habiskan zikir baru kita boleh solat sunat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi
dia ada ulasan ulama yang lain menyatakan sekiranya kita tak boleh buat begitu kerana kita pun nak cepat, kerana kalau kita duk habis zikir baru kita solat sunat, akhirnya siap pun duk bengang dengan kita bila kawan ni nak balik ni, dia dah nak balik dah kan. Jadi kita pun kena ada toleransi dalam bab itu. Yang terbaik memang habiskan dulu. Allah. Apa tadi? Ini hari ni je. Pembentangan ringkas je. Yes, kembali buku ni. Oh, dia saya kena tengok balik. Memang kalau ikut satu hadis, dia satu kali je. Pagi. Tapi dia ada hujung hadis tu, tiada siapa boleh menandingi kehebatan orang yang berzikir tahlil tadi sebanyak 100 kali kecuali orang yang baca lebih. Nah, itu jadi saranan baca 1 kali pagi, 1 kali petang. Untuk dapat pahala yang lebih. Dia tak ada had sebenarnya. 1 kali itu kita panggil sebagai had standard. Nak dapat reward tu. Tapi dia ada lagi. Siapa yang baca lebih, lagi power. Itu jadi saranan 1 kali pagi petang tu. Wallahualam. Subhanakallahumma bihamdik. Ada nombor akaun tu di kotak tu. Boleh tak kalau tuan-tuan ambil sendiri snap gambar? Kalau kita nak ilahi nombor 10 itu baru pusing. Oh, yang lepas subuh tu? Tuan-tuan okey ke ni sikit-sikit? Yang imam tu ada dalilnya. Ada dalam buku ni saya sebutkan. Bacalah la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali dulu baru pusing. Tapi dia jadi khilaf ulama. Ada ulama kata itu hanya untuk makmum je. Untuk imam kena pusing terus lepas Allahumma antas salam. Jadi saya pegang pandangan itu. Itu hanya untuk makmum, untuk imam tak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah.